Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam JPWKL mercu kegemilangan. Yang berusaha barisan timbalan-timbalan pengarah, ketua penolong-penolong pengarah kanan, ketua penolong pengarah, ketua-ketua PPD, barisan urustia dan tuan-puan yang saya hormati sekalian. Apa khabar semua? Saya doakan agar saudara dan saudari berada dalam keadaan sihat walafiat di mana jua tuan-tuan berada. Saya ingin memanjatkan rasa setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama melangkah ke gerbang tahun baru 2021. Saban tahun kita menyambut tahun baru dengan melakukan muhasabah untuk menilai kejayaan yang telah dicapai maupun rintangan yang ditempuhi. Ini merupakan majlis perhimpunan bulanan JPWKL pertama dalam tahun 2021 di mana sektor perancangan dan pengurusan PPD dan sektor pentaksiran dan peperiksaan diberi tanggungjawab selaku pengelola bersama bulan Januari tahun 2021. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada kedua-dua sektor kerana telah berjaya mengadakan perhimpunan ini walaupun dalam kekangan tenaga dan tugas di sektor masing-masing. Saudara-saudari sekalian, kita diuji dengan cabaran yang cukup besar sepanjang tahun 2020 iaitu pandemik COVID-19 yang mula dilaporkan di Malaysia pada bulan Januari tahun 2020. Cabaran ini bukan sahaja menguji kekuatan kita secara individu tetapi daya ketahanan kita sebagai sebuah negara dan masyarakat yang berbilangkau dan latar budaya. Sektor pendidikan juga telah terkesan di mana semua institusi pendidikan terpaksa ditutup. Apabila sekolah ditutup pada bulan Mac 2020, ramai guru dan murid yang terpaksa membiasakan diri kepada pengajaran dan pembelajaran di rumah atau kita sebut sebagai PDPR. Selama beberapa bulan apabila situasi penularan semakin reda, kerajaan telah membenarkan sekolah dibuka secara berperingkat. Warga Jabatan Pendidikan Wilayah Ketuan Kuala Lumpur juga telah kembali bertugas dengan mematuhi SOP yang ketat. Ada juga warga jabatan yang perlu bertugas dari rumah atau BDR disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak dapat dielakkan. Namun penularan COVID ini tidak dapat dibendung dan mengakibatkan sekolah terpaksa ditutup kembali dan apabila terdapat kes jangkitan yang juga melibatkan warga sekolah kita. Sepanjang tempoh penutupan institusi pendidikan ini, jabatan sentiasa berusaha memastikan murid dapat mengikuti pembelajaran secara berterusan. Saya yakin ada banyak sekolah yang dapat melaksanakan PDPR dengan baik apabila sekolah kembali ditutup ekoran peningkatan kes COVID-19. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita rancangkan untuk tahun 2020 pada awal tahun ini kebanyakannya kita terpaksa tunda, dibatalkan atau diubah suai. Ini kerana kita tidak pernah menjangkakan kesan pandemik COVID-19 ini amat mengganggu kehidupan dan tugas seharian kita. Walau bagaimanapun kita telah banyak mengadaptasikan kepada amalan norma baru dan amalan norma baru ini jugalah yang akan kita jadikan asas kepada perancangan kita untuk tahun 2021. JPWKL dan PPD seharusnya bergerak ke hadapan sebagai satu organisasi saling lengkap melengkapi untuk mencapai kecemerlangan. Dalam norma baru, fungsi-fungsi sektor dan PPD hendaklah kita teruskan dan laksanakan seperti biasa dengan mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Perancangan sektor-sektor dan PPD bagi organisasi hendaklah dimulakan dengan plan, diikuti dengan do, seterusnya check dan diakhiri dengan action atau secara ringkasnya kita sebut PDCA. Manakala sebagai pemimpin pula, tuan-tuan dan puan-puan perlu mengamalkan POLC iaitu Plan, Lead, Organize and Control untuk memastikan semua perancangan dan pelaksanaan program mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Di kesempatan ini, saya memberi penekanan apakah hala tuju kita pada tahun 2021. Pertama sekali ialah Key Performance Indicator atau kita sebut sebagai KPI. Setiap sektor dan PPD perlu meletakkan petunjuk prestasi utama atau ringkasnya KPI yang akan menjadi piawai kepada pencapaian anggota pentadbiran dan penjawat awam.
Ini bermakna KPI sangat perlu kerana ia adalah sebagai satu cara untuk memotivasikan organisasi, mengukur prestasi individu atau kumpulan serta mengukur perubahan tabiat dalam kumpulan tersebut. Dan yang kedua ialah KPI diperlukan kerana ia dapat memantau organisasi, mengukur kemajuan strategi dan mengukur pemberian ganjaran secara adil dan memberi pengiktirafan kepada program-program yang telah dilakukan. Sistem pengukuran prestasi yang baik akan memberikan gambaran yang jelas mengenai pengukuran sesuatu matlamat berdasar kepada perancangan strategik di jabatan dan PPD. Dengan adanya komitmen sektor-sektor dan PPD terhadap pengukuran ini, ia akan membentuk satu budaya yang mementingkan pencapaian, iaitu setiap individu bekerja kuat untuk memacu ke arah pencapaian visi dan misi. Kegagalan menghasilkan sistem pengukuran yang betul akan memberikan kesan yang tidak baik kepada prestasi organisasi. Kita juga akan memberi penekanan kepada pelan strategik organisasi. Apabila organisasi telah menetapkan KPI masing-masing, maka pelan tindakan bagi mencapai KPI tersebut hendaklah dirancang dengan teliti dan mengambil kira semua aspek. Ini termasuklah dengan menilai risiko-risiko yang mungkin akan mengganggu pencapaian KPI tersebut. Sektor-sektor dan PPD perlu mengurus risiko tersebut sama ada untuk ditolak, dipindah, dikurangkan atau diterima berdasar pada tahap risiko yang telah dikenal pasti. Pelan tindakan yang telah dirancang hendaklah mengambil kira keadaan semasa pandemik COVID-19 ini. Laksanakan senario planning supaya kita sentiasa bersedia dalam mendapati pelbagai kemungkinan. Penggunaan teknologi hendaklah dioptimalkan. Pelan tindakan tersebut juga hendaklah dilaksanakan dan disemak sekurang-kurangnya 2 kali setahun bagi memastikan organisasi berada pada landasan yang betul dalam mencapai KPI. Pada tahun ini juga, kita memberi penekanan kepada pencapaian pejabat pendidikan daerah. Untuk makluman semua, ketiga-tiga PPD kita telah menunjukkan prestasi yang cemerlang dengan mencapai skor melebihi keseluruhan standard atau kita panggil 5 bintang dalam penilaian kecemerlangan PPD untuk kerja buat tahun 2019. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada ketiga PPD di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Adalah diharapkan agar kecemerlangan ini akan terus dikekalkan untuk penarafan pada tahun ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam menetapkan KPI ke semua kluster-kluster yang terdapat dalam program transformasi daerah, perlu kita laksanakan dan perlu kita memahami secara mendalam. Pelan tindakan berdasarkan situasi semasa dan seterusnya menilai keberkesanan tindakan bagi memastikan tindakan penambahbaikan maupun tindakan pembetulan dapat diambil bagi mencapai KPI kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, keberhasilan utama pendidikan di negara kita lihat dalam 2 perspektif utama, iaitu kualiti sekolah dan juga kemenjadian murid. Kualiti sekolah diukur menggunakan standard dan instrumen pengukuran, iaitu menggunakan standard kualiti pendidikan Malaysia G2 atau kita panggil SKPN G2, manakala kemenjadian murid pula diukur melalui keberkesanan pelaksanaan dan pelaporan pentaksiran berasaskan sekolah PBS serta pentaksiran bilik rejah, pentaksiran pusat, PAJSK dan psikometrik serta pencapaian murid-murid dalam peperiksaan awam. Di sini saya ingin fokus kepada kualiti sekolah dengan memberi penekanan kepada kepentingan untuk mempunyai barisan pelapis yang berkualiti dalam kalangan pentadbir sekolah dan juga guru-guru yang cemerlang dalam menempuhi tahun 2021. Jabatan Pendidikan khususnya sektor sumber manusia bersama-sama sektor pengurusan sekolah perlu memainkan peranan dalam menguruskan program latihan dan kompetensi di peringkat negeri. Sektor sumber manusia melalui unit pengurusan bakat perlu merancang program-program yang sesuai untuk melahirkan barisan pelapis kepada pentadbir sekolah yang sedia ada. Program ini boleh disesuaikan mengikut situasi semasa. Kita juga sepatutnya mempunyai plan untuk mengangkat pegawai-pegawai jabatan atau dalam kata mudahnya mempunyai plan atau program talent pool jabatan. Ini bagi memastikan bukan sahaja di sekolah tetapi juga di jabatan kita mempunyai barisan pegawai pelapis yang boleh diangkat untuk mengisi kekosongan di jawatan-jawatan lebih tinggi di masa akan datang.
Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada hari ini sudah 27 hari kita melangkah ke tahun 2021. Semalam baru sahaja berakhir perintah PKP yang bermula pada 13 hari bulan 1 yang lepas dan akan tamat pada 4 hari bulan Februari. Saya berharap saudara dan saudari semua dapat mengadaptasikan norma baru dalam menjalankan kerja seharian. Jangan jadikan pandemik sebagai alasan untuk kita tidak bergerak ke hadapan. Dalam mendepani cabaran pada masa ini, saya mohon jasa baik dan kerjasama semua pihak untuk sama-sama mendukung usaha yang telah dilaksanakan oleh kementerian kita. Yakinlah bahawa setiap langkah yang diatur oleh kementerian adalah bagi memastikan generasi masa depan negara mendapat pendidikan yang terbaik walaupun dalam keadaan yang sangat mencabar ini. Saya juga ingin menyeru kepada semua warga jabatan dan PPD agar terus mematuhi arahan Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan serta arahan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia bagi membendung penularan wabak COVID-19. Marilah kita doakan agar keadaan kembali pulih dan pembelajaran anak-anak kita untuk sesi akan datang dapat diteruskan dalam keadaan selamat. Patuhilah SOP dan amalkan norma baru dalam kehidupan seharian. Akhir kalam, sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak urus dia dan jawatan kuasa yang terdiri daripada Sektor 4PD dan Sektor Pentaksiran dan Peperiksaan yang diketuai oleh Puan Zayani Ishak, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor 4PD, dan juga Encik Sabri bin Abdul Razak, Ketua Penolong Pengarah Pentaksiran dan Peperiksaan kan telah berjaya mengelolakan perhimpunan bilangan 1 2021 kali ini. Syabas dan tahniah saya ucapkan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.